Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azura Nabila Ana binti Abdullah, memegang kad matriks di 2019-108-9067. Baiklah kawan-kawan, di video kali ini saya akan membincangkan tentang salah satu teknik membaca yang terdapat dalam teknik membaca kritikal, yaitu teknik dialog. Di dalam video ini, saya akan membincangkan tentang apa itu teknik dialog, matlamat dalam teknik dialog, fasa-fasa yang terdapat dalam teknik dialog, cara pelaksanaan teknik dialog di dalam kelas, kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalam teknik dialog. Oleh itu, mari kita saksikan video ini. Apa itu teknik dialog? Teknik dialog atau lebih dikenali sebagai Dialogue Thinking Lesson (DTRL) ini dibangunkan oleh Michel Commonwealth pada tahun 1991. Istilah dialog berasal daripada dua gabungan perkataan, iaitu yang pertama through, yakni menembusi atau melalui, sementara yang kedua pula ialah logos yang bermaksud perkataan. Melihat kepada definisi pula, dialog boleh didefinisikan sebagai suatu perbincangan mengenai perkara di antara dua orang atau lebih yang mempunyai perbezaan dari segi pandangan mereka. Tujuan utama setiap pihak ini adalah mereka dapat mempelajari sesuatu daripada pihak lain agar mereka memperbaiki diri dan berkembang maju. Teknik dialog ini merupakan salah satu teknik dalam teknik membaca kritikal, iaitu teknik membaca kritikal ini melibatkan pemikiran secara kritis dan analitik yang bertujuan untuk mentafsir, menilai dan merenung kembali maklumat yang dibaca. Oleh itu, dalam teknik dialog ini juga, selain membantu pelajar dalam membaca, teknik ini juga mendorong pelajar untuk melibatkan diri dalam sesuatu perbincangan dan mendalami apa yang mereka baca. Tujuan utama dialog ini juga adalah untuk kita mempelajari sesuatu daripada pihak lain tentang cara berfikir yang berbeza dan bersifat baru. Dalam setiap teknik membaca yang dilaksanakan dalam pengajaran, sudah semestinya mempunyai matlamat tersendiri untuk mencapai objektif, iaitu menunjukkan keterampilan membaca seorang pelajar. Matlamat yang pertama bagi teknik dialog ialah untuk menggalakkan pelajar menggunakan gaya pemikiran reflektif yang munasabah, kerana gaya pemikiran ini akan membantu pelajar membuat sesuatu keputusan berkaitan apa yang mereka percaya terhadap sesuatu isu yang dibaca. Matlamat kedua pula ialah menggalakkan pelajar untuk kembali membaca teks yang dibaca bagi membuat pengesahan maklumat, mempertimbangkan pelbagai tafsiran dan menilai penerimaan serta kerelevanan tafsiran alternatif yang bersaing di antara satu sama lain. Teknik dialog terdiri daripada dua fasa, iaitu fasa bacaan dan fasa perbincangan. Di dalam fasa bacaan, pelajar perlu memilih bahan bacaan yang sesuai untuk membantu pelajar berbincang mengenai sesuatu isu atau persoalan dari pelbagai perspektif. Cerita atau petikan merupakan satu elemen penting dalam teknik dialog. Pada fasa perbincangan pula, kebanyakan masa akan digunakan untuk melakukan fasa ini kerana ianya adalah sebahagian konsep yang penting. Pelajar dikehendaki untuk menilai sesuatu kebenaran atau relevan bagi sesuatu sebab yang dikemukakan oleh mereka dalam perbincangan tersebut. Oleh itu, perbincangan ini dapat mengelakkan semua sebab-sebab yang dikemukakan pelajar dihakimi oleh guru kerana aktiviti ini dilakukan tanpa guru sebagai ketua perbincangan. Penafian pelajar untuk menilai pemikiran mereka sendiri juga tidak berlaku di dalam sesi ini.
Bagi cara pelaksanaan teknik dialog pula, saya akan menjelaskan pelaksanaan sebelum dan semasa sesi pengajaran. Sebelum sesi pengajaran, guru dikehendaki untuk menyediakan teks-teks terpilih yang akan digunakan oleh pelajar untuk menjalankan teknik dialog dalam sesi pengajaran membaca. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah seperti artikel-artikel yang dipilih daripada surat khabar dalam talian dan buku-buku yang berkaitan untuk mengajar membaca. Kemudian, guru perlu menyusun strategi, pendekatan dan kaedah yang sesuai dan ingin digunakan agar selaras dengan matlamat dalam menjalankan aktiviti ini, iaitu mengajar pelajar membaca. Bagi cara pelaksanaan semasa sesi mengajar pula, guru akan menerangkan aktiviti yang ingin dijalankan di dalam kelas agar pelajar-pelajar memahami dan mengikuti pengajaran tersebut. Guru akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada satu kumpulan mempunyai 6 orang ahli. Setelah duduk di dalam kumpulan masing-masing, pelajar akan diberi peluang untuk berbincang dalam memilih teks atau bahan bacaan yang ingin dibaca dan dibincangkan bersama. Kemudian, mereka dikehendaki untuk membaca teks tersebut terlebih dahulu. Setelah selesai membaca teks yang dipilih, setiap kumpulan diminta untuk membuat satu perbincangan dan melalui perbincangan inilah teknik dialog antara mereka akan berlaku. Teknik dialog ini berlaku apabila mereka saling bersuara untuk menyatakan pendapat dan pandangan masing-masing mengenai bahan teks yang telah dipilih dan dibaca. Berikut merupakan contoh-contoh teks atau bahan bacaan yang boleh digunakan untuk teknik dialog. Terdapat beberapa kelebihan dalam menjalankan teknik dialog untuk mengajar pelajar membaca. Antaranya ialah yang pertama, pelajar akan dapat membuat keputusan sendiri berkaitan apa yang ingin mereka percaya tentang cerita, iaitu isu yang mereka baca. Teknik ini menggalakkan pelajar untuk melakukan bacaan kembali teks yang mereka baca bagi mengesahkan dan menjelaskan sesuatu maklumat atau perkara tersebut. Yang kedua, teknik membaca juga menggalakkan pelajar untuk sentiasa membuat pertimbangan terhadap pelbagai tafsiran dalam bahan yang mereka baca. Dan yang terakhir, dialog juga mendorong pelajar untuk membuat penilaian terhadap penerimaan serta kerelevanan sesuatu tafsiran alternatif itu dari bahan yang telah dibaca. Teknik dialog juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara kelemahan teknik dialog ialah penggunaan masa yang terlalu lama. Pada masa perbincangan, banyak masa akan diperlukan ketika melakukan perbincangan tersebut. Namun, masa kelas yang terhad akan menyebabkan apa yang ingin disampaikan oleh guru kepada pelajar tidak tercapai. Kelemahan yang kedua ialah pemerhatian yang tidak menyeluruh oleh guru. Hal ini demikian kerana penglibatan setiap pelajar dengan jumlah yang ramai menyebabkan guru sukar untuk memberikan perhatian kepada setiap pelajar yang terlibat. Kelemahan yang terakhir ialah perbezaan potensi bagi setiap murid. Guru perlu berusaha dalam mencari cara yang sesuai untuk menarik pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai mental dan fizikal serta emosi yang berbeza. Kesimpulannya, teknik dialog merupakan salah satu pengajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengajar pelajar membaca. Hal ini kerana teknik dialog ini mendorong pelajar untuk berfikir secara kritis dan analitik yang bertujuan untuk mentafsir, menilai dan merenung kembali maklumat yang dibaca. Membaca kembali teks secara tidak langsung membantu pelajar dalam kemahiran membaca. Bukan itu saja, selain membantu pelajar dalam keterampilan membaca, teknik dialog ini juga mendorong pelajar untuk melibatkan diri dalam perbincangan dan mendalami apa yang mereka baca tanpa bantuan guru. Setiap
teknik yang digunakan pastinya mempunyai beberapa kelemahan ketika melaksanakannya. Namun, sebagai seorang pendidik, guru perlu bijak dalam mengatasi setiap kelemahan dalam teknik dialog ini untuk menjadikan setiap pengajaran yang dilaksanakan dapat mencapai objektif pengajaran, iaitu membantu pelajar dalam membaca. Teknik dialog ini sememangnya teknik yang boleh digunakan dalam mengajar pelajar membaca. Di samping mengajar pelajar membaca, guru juga dapat memberikan keseronokan kepada mereka ketika mereka belajar. Diharap perkongsian teknik dialog ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada orang ramai tentang teknik dialog. Sekian, itu saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.